Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. MCA keluar dari Parti Barisan Nasional. Persoalan ini cukup berat dan persoalan ini cukup panas. Tidak puas hati Barisan Nasional, MCA didesak, tentu hala tuju sendiri. Benarkah MCA betul-betul nak keluar daripada Barisan Nasional? Dan kalau mereka nak keluar dari Barisan Nasional, kemana arah tuju MCA selepas ini? Nak menyertai parti Perikatan Nasional, di sana ada gerakan. Gerakan, kalau tak silap saya, ialah pecahan daripada MCA. Bagaimana mungkin MCA dapat bergabung semula dengan gerakan selepas mereka berpecah sesama sendiri? Dan MCA pula nak bergerak secara sendiri, lagilah payah. Saya rasa kalau MCA bergerak secara sendiri, mereka akan mengalami masalah yang besar. Termasuklah mungkin akan menjadi seperti Parti Pejuang yang tidak akan menang apa-apa parti lagi, kerusi lagi. Setiausaha Agung MCA, Chong Sin Wu, menggesa parti itu untuk menentukan masa depannya sendiri jika Barisan Nasional terus menangguhkan keputusan yang jelas mengenai hala tuju mereka. Yang diragui ialah adakah MCA sebenarnya mahu Barisan Nasional keluar daripada Pakatan Harapan, keluar daripada Kerajaan Perpaduan, kerana dalam Kerajaan Perpaduan adanya DAP. Kita tahu MCA dan DAP adalah dua parti yang tidak pernah sebulu. Bercakap pada pembukaan mesyuarat agung tahunan bahagian MCA selayang 2025 malam tadi, Chong berkata, MCA memberi Barisan Nasional BN lebih dari 2 tahun untuk penyusunan semula selepas PRU 15. Tetapi ketidakpastian yang berterusan dalam keputusan Barisan Nasional menyebabkan ahli MCA berasa ragu-ragu dan kecewa. Jika Barisan Nasional masih gagal memberikan arah tuju yang jelas, MCA perlu mengambil inisiatif untuk menentukan haluan mereka sendiri, katanya lapor Sinchu Daily. Chong mencadangkan mesyuarat bahagian MCA di seluruh negara pada bulan Jun ini memberi keutamaan kepada perbincangan mengenai masa depan parti, mengumpul pendapat akar umbi yang akan dipersembahkan kepada kepimpinan pusat. Dia juga berharap Perhimpunan Agung MCA pada penghujung tahun ini akan menyaksikan perdebatan yang kukuh mengenai hala tuju parti dan kemungkinan sekutu pilihan raya. Chong merungut walaupun MCA setia sebagai ahli utama Barisan Nasional selama berdekad-dekad, namun beranggapan parti itu sering diketepikan. Kami MCA telah membuat segala usaha yang mungkin untuk menyampaikan pandangan kami kepada Barisan Nasional. Termasuk saya telah mengeluarkan banyak kenyataan dan mengemukakan pandangan, idea dan soalan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi BN dan mesyuarat Agung Setiausaha Agung, katanya. Kini menurutnya MCA perlu mengubah pemikiran mereka dan membuat keputusan untuk masa depan mereka sendiri. Merenung kembali pilihan raya di 6 negeri pada 2023, Chong berkata keputusan MCA untuk tidak bertanding selepas rundingan dengan BN dan PH menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan, mencetuskan rasa kecewa di kalangan ahli parti. Pada pilihan raya negeri Selangor, kami pernah bertanding 14 kerusi, tetapi kali ini tidak satu pun kerusi diberikan kepada kami, kata beliau. Kemudian semasa pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru, sebuah kerusi tradisi MCA, ia juga tidak diberikan kepada kami. Ahli kami di Selangor berasa lebih kecewa, katanya. Chong juga menunjukkan rasa tidak puas hati menyebabkan beberapa ahli MCA, termasuk bekas pemimpin, keluar dan menyertai Bersatu.
Dengan mereka dilapor dijanjikan menjadi calon kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri, satu perkembangan yang harus diambil serius oleh parti. Tegasnya, punca utama ketidakpuasan ini kerana MCA tiada halat tuju yang jelas untuk pilihan raya umum akan datang, termasuk ketidaktentuan mengenai pakatan politik masa depan, sama ada untuk terus berada di bawah rangka kerajaan perpaduan, gabungan madani atau bertanding secara bebas. Dia berkata tanpa kerusi pilihan raya untuk ditandingi MCA, motivasi untuk bekerja dan berkhidmat secara tidak langsung akan menurun. Menurut Chong lagi, sentimen sama juga mula berkembang di kalangan akar umbi UMNO, menandakan rasa tidak pasti itu meluas ke dalam teras parti Teras Barisan Nasional. Sementara itu, Timbalan Presiden MCA, Tan Teck Cheng, menyokong seruan Chong berkata, politik tidak memberi ruang untuk kebajikan atau isyan, maka MCA perlu secara proaktif menentukan masa depannya berdasarkan realiti semasa. Dari era Parti Perikatan kepada Barisan Nasional, MCA telah berjuang seiring dengan parti komponen Barisan Nasional yang lain selama berdekad-dekad, bersama-sama menempuh berbagai cabaran. Bagi MCA, konsensus Barisan Nasional mengenai kesederhanaan, kepelbagaian dan nilai bersama membolehkan pembelaan hak perlembagaan untuk semua kaum, katanya. Sehingga kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum 2018-2022, keutamaan MCA untuk maju dan mundur bersama sekutu-sekutu BN untuk mendapatkan semula sokongan rakyat Malaysia. Namun, kata Tan, hampir 3 tahun sejak 2022 dan dengan prospek pilihan raya umum yang akan datang, BN masih belum mempersembahkan pelan yang jelas. Sebagai parti yang bebas dan bertanggung jawab, MCA mesti memberi keutamaan kepada kelangsungan dan perkembangan pastinya yang tidak boleh terus kekal pasif, tegasnya. Dia menyokong seruan perbincangan akar umbi yang meluas bagi merumuskan pelan tindakan dan strategi yang jelas menyatukan parti untuk mendapatkan sokongan yang lebih kukuh daripada masyarakat umum dan komuniti Cina. Tan berkata MCA perlu mendekati era baru dengan fikiran terbuka, bukan hanya memelihara hak yang ada tetapi juga secara aktif mencipta laluan baru. Dengan menunjukkan reformasi dan inovasi yang sebenar, katanya, MCA dapat membina semula kepercayaan dan pengiktirafan rakyat. Anak JB kata, gabung dengan DAP atau ditelan, atau bergabung dengan Perikatan Nasional bersama PAS dan Bersatu, MCA sudah jadi partinya, katanya. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda.